A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita pada pagi ini kita sekali lagi akan bersama-sama dalam membaca sedikit tafsir secara ringkas daripada Al-Quran. Kita akan melihat pada pagi ini muka surat 350 insyaAllah. Kita akan mula masuk muka surat 350 ni ialah daripada surah An-Nur. Dan surah ini mengandungi surah ini adalah surah Madaniyah, surah yang turun di Madinah, dan surah ini mengandungi 62 ataupun 64 ayat mengikut perbezaan di kalangan ulama. Jadi ada setengah ulama mengatakan ayatnya begini-begini, pecahan-pecahannya, dan ada mengatakan begini dan begini. Itu berbeza mengikut qiraat-qiraat yang tertentu, sebagaimana yang kita boleh dapati dalam buku-buku qiraat ataupun kitab-kitab yang menceritakan tentang qiraat-qiraat dalam Quran. Jadi insya-Allah seperti biasa kita akan melihat pada kali ini tafsiran secara ringkas daripada muka surat ini insya-Allah. Jadi untuk mengikuti sesi ini dengan baik, kalau boleh, maknanya kita semua ni ada Quran di hadapan kita. Kita tengok Quran supaya apa yang saya bacakan pada setiap kali ini akan dapat difahami dan dilihat dengan mata sendirilah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini dimulai dengan perkataan suratun. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatun. Dimulai dengan perkataan surah. Jadi ini satu-satunya di dalam Al-Quran yang menceritakan, yang dimulai surah ini dengan perkataan surah. Surah kita kata maknanya adalah satu surah, maknanya satu surah. Jadi apa erti satu surah ni, perkataan surah? Perkataan surah ini terdapat dua pandangan ulama lah, tetapi pendapat yang lebih masyhur, erti surah ni ialah diambil daripada perkataan sur. Sur ni ialah ertinya ialah kota ataupun pagar, pagar ataupun kota kepada sesuatu bandar. Jadi itu surah, surah. Jadi kalau dalam perkataan moden ni, dalam erti moden ni, sur tu ertinya adalah pagar, pagar rumah orang, jadi kita kata sur. Jadi dinamakan setiap satu daripada part-part Quran tu sebanyak 114 tu surah-surah. Satu surah kerana ia seolah-olahnya seperti dipagari, dipisah-pisahkan melalui bismillah lah biasanya. Walaupun terdapat satu surah dalam Al-Quran ini yang tidak mempunyai bismillah, iaitu surah At-Taubah. Jadi kemudian yang keduanya ialah Allah Ta'ala sebutkan perkataan anzalnaha wa faradnaha. Jadi ada bacaannya wa faradnaha. Jadi ada dua bacaan kat situ, faradnaha wa faradnaha. Anzalnaha artinya turunkan. Kemudian faradnaha artinya ialah dan kami fardukan. Fardukan iaitu wajib untuk dilaksanakan. Itu maksudnya wa faradnaha. Jadi dalam dua perkataan ini beriringan, kita tengok, iaitu anzalna wa faradnaha. Kesimpulan yang ulama sebut, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, dia kata ialah ertinya Quran ini bukan hanya untuk diturunkan sahaja, tetapi perlu dilaksanakan. Itu maknanya bukan sahaja untuk diturunkan, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian kita pun membacanya, tetapi tidak dilaksanakan. Itu ertinya tak bolehlah macam tu. Jadi mestilah ia pun diturunkan adalah untuk dilaksanakan. Wa faradnaha.
Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi, wa anzalna fiha ayatun. Diulang lagi, maknanya pentingnya bahawa ianya adalah diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ianya bukannya datang daripada Muhammad, sebagaimana kata-kata orang-orang musyrik, kata-kata musuh-musuh Islam, kata-kata musuh-musuh Islam di zaman moden pun masih ada lagi orang yang mengatakan bahawa Quran ini sebenarnya adalah ciptaan Muhammad. Tapi Allah Ta'ala ulang lagi kat sini, wa anzalna wa anzalna fiha ayatun, kemudian bayyinatun, dia ni adalah jelas. Jelas ini ialah makna menjelaskan banyak benda, macam-macam perkara dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran ni. Kemudian la'allakum tazakkarun. Jadi ada juga cara bacaan la'allakum tatazakkarun. Gitu Jadi artinya ialah semoga kamu semua ni, tujuan dia adalah supaya kita ni ambil peringatan daripada Al-Quran tersebut. Kemudian ayat yang kedua, terus dijelaskan salah satu daripada hukum yang patut dilaksanakan dalam Islam. Jadi kalau kita tengok dalam surah Madaniyah ini, banyak daripada hukum-hukum Islam disebutkan di situ, iaitu hukum-hukum hudud dan sebagainya. Dan perkara ini tidak ada dalam ayat-ayat Makki. Dalam ayat yang diturunkan di Mekah, tidak ada ayat yang menyebutkan tentang hudud. Jadi menunjukkan bahawa hukum-hukum Islam ini adalah diturunkan di hukum-hukum hudud ini adalah diturunkan di Madinah. Disebutkan di sini dalam ayat yang kedua ni, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina yang perempuan dan berzina yang lelaki, maka hendaklah kamu sebat setiap daripada seorang daripada mereka berdua itu mi'ata jaldah, 100 pukulan, 100 deraan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memulakan menyebutkan perkataan orang yang berzina ini dengan menyebutkan perempuan, dan lelaki datang kemudian, maknanya az-zaniyatu waz-zani, orang yang berzina perempuan dan berzina lelaki. Berbeza dengan ayat yang menyebutkan tentang potong tangan, pencuri. Allah Ta'ala sebutkan lelaki dulu, iaitu as-sariqu was-sariqatu, maknanya orang berzina yang lelaki dan berzina perempuan, maka dimulakan dengan perkataan lelaki dan tidak dimulakan dengan perempuan. Perempuan datang kemudian. Tapi dalam yang berzina ni disebutkan perempuan, az-zaniyatu, kemudian disebutkan perkataan az-zani. Yang tadi mencuri, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kemudian orang berzina perempuan dan kemudian berzina lelaki. Jadi antara hikmahnya disebut di sini ialah kerana ini hikmah yang dibuat oleh ulama mengatakan bahawa orang yang berzina ni bukan banyak berlaku pada perempuan, tetapi biasanya dimulai dengan orang perempuan ataupun disebabkan oleh orang perempuan. Jadi sebab itulah kita tengok di dalam hukum-hukum banyak disebutkan bahawa perempuan ni kena jaga lebih daripada lelaki. Tetapi kalau lelaki dia kalau curi, dia lebih memerlukan kepada tenaga, lebih memerlukan kepada usaha, maka ianya lebih banyak berlaku pada orang lelaki mencuri. Jadi sebab itulah kita tengok sekarang pun banyaknya orang lelaki yang mencuri, bukannya orang perempuan yang mencuri. Walaupun ada juga orang perempuan yang mencuri, bukan tak ada. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini, iaitu mestilah mereka ni disebat sebanyak 100 rotan. Tapi di sini tidak disebutkan apakah jenis orang yang berzina itu, adakah orang itu muhsan ataupun tidak dan sebagainya. Maka pendetailan hukum tentang siapakah yang direjam, siapakah yang disebat, maka itu semua kita boleh dapati di dalam hadis-hadis yang sahih, dan ulama-ulama telah sepakat untuk menerima perkara tersebut, iaitu menyebutkan tentang masalah rejam dan juga masalah jaldah, walaupun perkataan rejam ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran bagi orang yang berzina, tapi disebutkan dengan jelas di dalam hadis.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu mengambil apa ni, ra'fah. Ra'fah ni perkataan bahasa Arab yang bererti intihau ar-rahmah. Intihau ar-rahmah maknanya rahmah yang paling tinggi. Maknanya tahap yang paling tinggi dalam rahmah. Rahmah ni ialah kasihan belas. Kasihan belas 1, kemudian 2, 3, 4, maknanya top sekali dalam kasihan belas ni dinamakan sebagai ra'fah. Jadi ra'fah ni ialah perasaan kasihan belas yang sangat tinggi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu ada perasaan walaupun sedikit kasihan belas kepada orang-orang yang berzina, sama ada lelaki dan perempuan ini. Maksudnya di sini ialah bukan maknanya kita tak boleh ada perasaan, iaitu kesian mereka dan sebagainya. Kenapalah dia berzina begini dan bukan maksud macam tu, tapi maksudnya ialah tidak boleh menolak hukum Allah, pelaksanaan hukum Allah ini, sama ada dengan menerima syafaah. Syafaah ni artinya apa ni, maknanya janganlah hukum dia sebab apa dia ni gini dan sebagainya. Tak boleh. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala bila dia telah sabit berzina, maka hendaklah dilaksanakan. Tak boleh ada kat situ pertimbangan apa lagi pengampunan dan sebagainya, sebagaimana dalam hukum dunia kan. Hukum dunia ni mungkin kita kata ada kuasa-kuasa tertentu nanti akan boleh mengampunkan orang ni. Hukuman dia sepatutnya 4 tahun katakan, maka diringankan kerana berkelakuan baik, diringankan kepada 2 tahun dan sebagainya. Jadi dalam hukuman ini tidak boleh ada perasaan tersebut. Itu dipanggil ra'fah fi dinillah dalam agama Allah. Secara umumnya Allah Ta'ala sebut sini dalam agama Allah, maknanya tak boleh ada ni. Bukan hanya dalam hukuman ini saja, tetapi dalam semua benda dalam agama Allah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jadi pelaksanaan itu sepatutnya dilakukan, ra'fah itu sepatutnya berlaku jika kita sekiranya beriman. Jadi Allah Ta'ala kaitkan sini masalah iman dengan masalah pelaksanaan. Artinya mesti laksanakan, mesti tak boleh bertolak ansur dalam hukuman ini jika sekiranya kita ini orang yang beriman. Wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah dilihat diperhatikan, maknanya disaksikan azabahuma. Azabahuma ini artinya adalah azab bagi keduanya, iaitu hukuman yang hendak dilaksanakan kepada keduanya tu hendaklah dilihat oleh ta'ifah. Ta'ifah ni perkataan erti, dan kalau ikut terjemahannya artinya ialah sekumpulan, segolongan. Jadi apa erti ta'ifah? Maknanya sekumpulan orang Islam hendaklah memerhati, melihat, menghadiri hukuman ini. Jadi yang pertamanya ada perbezaan pendapat ulama lah, sama ada yashhad di sini suruhan untuk melihat di sini, menghadiri di sini itu adakah wajib ataupun sunat. Setengah ulama mengatakan ianya hanyalah sunat saja. Suruhan ini adalah suruhan sunat, bukannya wajib. Ada terdapat ulama yang mengatakan ianya adalah wajib, iaitu mesti dihadiri, mesti dilaksanakan di hadapan sekumpulan orang, bukannya dilaksanakan di dalam penjara, dilaksanakan di dalam tempat yang tertutup, seorang saja melihat, tak boleh. Jadi mestilah dilihat oleh sekumpulan. Jadi ada kata wajib, ada kata sunat di sini. Kemudian ada perbezaan pendapat juga, berapa orangkah yang dikatakan ta'ifah, sekumpulan itu. Ada yang kata 3, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Jalalain, disebut ada yang kata 3, ada yang kata 4 orang. Itu adalah minima lah, kadar minima yang disebutkan dalam tafsir. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Orang yang berzina lelaki tidak akan berkahwin illa, melainkan orang yang berzina perempuan ataupun musyrikah. Jadi ayat ini ada terdapat perbezaan ulama yang panjang dalam isu fiqh. Sama ada boleh atau tidak seorang yang berzina itu berkahwin dengan orang Islam. Jadi ayat ini oleh kerana ianya adalah masalah fiqh, jadi
kita tidak akan bincangkanlah dengan detail tentang isu ini, sama ada boleh ataupun tidak boleh. Dan setengah ulama mengatakan maksud ayat ini adalah kecenderungan. Dia nak ceritanya tentang kecenderungan orang yang berzina ni biasanya dia tak akan nak kepada orang yang baik, biasa nak kepada orang yang jahat lah, macam dia juga. Sebab apa? Dia jahat, dia nak buat baik, susah dia ni kalau dia kahwin dengan orang yang baik. Sebab apa? Nanti susah dia, jadi dia akan cari orang yang jahat juga. Sehingga kejahatan yang disebutkan di sini adalah musyrikah, iaitu orang musyrik. Kemudian wazaniyatu, Allah Ta'ala ulang lagi, iaitu orang yang berzina perempuan pun. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin, tidak dinikahi, dia ni tidak dinikahi kecuali oleh orang-orang yang zanin, orang yang berzina juga. Jadi maknanya ini kecenderungan juga. Au musyrik wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Kemudian disebutkan kat sini iaitu diharamkan ianya, iaitu apa? Berkahwin dengan orang yang berzina tu, sama ada lelaki atau perempuan, ke atas orang-orang mukmin. Maknanya orang mukmin kalau ikutnya tidak boleh berkahwin dengan orang yang berzina tu. Jadi ayat ini juga sebagaimana saya sebut tadi, dianya mengandungi hukum fiqh. Dan setengah ulama mengatakan ayat ini telah dimansuhkan, iaitu tidak boleh tu, khurrima tu tidak boleh, telah dimansuhkan. Mengikut setengah ulama, dia kata haram di sini ialah bukannya haram tahrim tu diharamkan haram, tetapi maksudnya ialah tanzih. Dia kata makruh tanzih sahaja berkahwin dengan orang-orang yang berzina itu, sama ada lelaki atau perempuan. Kemudian seterusnya ayat yang keempat menceritakan tentang hukum orang yang menuduh orang, iaitu wallazina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh orang lain. Siapa orang lain tu? Iaitu al-muhsanat. Muhsanat tu ialah maksudnya perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, kalau ikut terjemahan dia. Tetapi maksud di sini ialah perempuan-perempuan yang memang tidak terfikir untuk berzina, iaitu orang-orang yang baik lah maksudnya kan. Orang yang baik, tidak terfikir untuk berzina, tidak masyhur dengan dia ni orang yang berzina, tidak masyhur dengan orang yang teruk dan sebagainya. Maka ikut hukumnya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik ni dengan berzina, kemudian mereka itu tak bawa datang dengan 4 orang saksi, semalam yaitu bi arba'ati syuhada, tak ada 4 orang saksi. Saksi situ ialah saksi yang betul-betul melihatlah apa yang berlaku. Jadi adalah syarat-syarat di sini disebutkan oleh ulama-ulama fiqh, iaitu siapa yang menuduh, siapa yang dituduh, dan juga apa yang dibawa, saksi yang dibawa tu bagaimana, saksi itu boleh diterima ataupun tak boleh diterima, saksi itu melihat bagaimana ianya berlaku dan sebagainya. Maka jika sekiranya syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka hukuman dia kepada orang yang menuduh itu ialah fajliduhum thamanina jaldah, iaitu disebat sebanyak 80 rotan. Jadi maknanya kat sini adalah hukuman yang beratlah kepada orang menuduh, yang dia bermaksud bahawa di dalam masyarakat Islam ini sebenarnya tak boleh tuduh-menuduh kan. Tak boleh tuduh suka hati kalau tak ada bukti, kalau tak ada dalil, kalau tak ada saksi dan sebagainya kan. Jadi itulah yang boleh difahami daripada konsep sini kan. Konsep iaitu apa? Jangan suka tuduh-menuduh. Kemudian wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kamu terima dari mereka itu, dari orang yang menuduh itu, syahadatan abada, tak boleh jadi saksi selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, Allah Ta'ala namakan mereka ni sebagai orang fasik. Orang fasik kenapa? Kerana mereka ni tuduh orang dalam keadaan tidak ada saksi. Jadi tidak ada saksi, jadi mereka ni telah dianggap sebagai fasik, lalu mereka tidak akan diterima. Jadi daripada sinilah konsep yang dipakai dalam Islam, iaitu ada orang yang boleh diterima saksi dia dan ada orang tidak ada boleh diterima saksi dia. Artinya orang ni tak sama, walaupun di mereka ni orang Islam, tapi oleh kerana mereka, kalau mengikut hukum fiqhnya, mereka melakukan dosa besar ataupun berkekalan dalam dosa kecil, jadi mereka ini tidak akan diterima saksinya. Dan oleh kerana itulah maka jika mereka bersaksi ni tak kira lah apa, tengok anak bulan ke, tengok bulan Syawal ke, mengatakan ini ke, menyaksikan ini, menjadi saksi apa-apa saja,
kes mahkamah ke, kes apa ke, maka dia tak boleh diterima sebagai saksi, maka hukumannya ialah dia tidak akan dilayan lah apa yang dikatakan, apa yang dilihat dan sebagainya. Kemudian seterusnya, Allah Ta'ala sebut tu illal ladzina tabu min ba'di zalik, melainkan orang yang bertaubat. Jadi kalau mereka tu bertaubat, dan tak cukup dengan taubat saja, tapi wa aslahu tu artinya mereka ni baik, menjadi orang soleh lah, iaitu beramal, mereka tarik balik, dan kemudian mereka bukan sekadar tarik balik sajalah, tak cukup tarik balik, tapi tarik balik dan selepas daripada tu mereka menjadi baik, beramal dengan amalan yang baik. Maknanya kalau sekarang ni tarik balik saja kan, tapi tak jadi baik. Jadi ini berbezalah dengan amalan yang dibuat sekarang ni, iaitu siapa-siapa saja boleh jadi saksi kan. Selagi orang tu tak gila lah kot siuman, maka boleh jadi saksi. Tapi dalam Islam tak boleh jadi saksi kalau orang tu tidak soleh, iaitu yang dipanggil sebagai fasik dalam hukum fiqh. Maka fa innallaha, Allah Ta'ala itu ghafurun rahim, dia itu maha ghafur dan juga maha rahim. Kemudian ayat seterusnya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ialah menceritakan tentang hukum li'an, iaitu kesnya, ceritanya ialah seorang suami menuduh isterinya berzina, melakukan tu dengan orang lain. Jadi tetapi dia tidak mempunyai saksi, untuk dibuktikan di mahkamah, di hadapan hakim, kepada pemerintah dan sebagainya. Tapi dia melihat benda ni. Jadi macam mana keadaan macam ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan hukumnya di sini, walaupun adalah sedikit-sedikit perbezaan di kalangan ulama fiqh, tetapi secara ringkasnya ialah Allah Ta'ala sebut sini, wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadat, iaitu mereka mesti mengemukakan empat kali sumpah, iaitu dia mestilah bersumpah sebanyak 4 kali, dan kemudian tu apa yang dikatakan dalam 4 kali sumpah tu, bahawa dia ni benar, innahu laminas sadiqin, bahawa apa yang dilihat tu benar, apa yang berlaku tu benar, maka isteri dia ni memang telah buat gini. Jadi dalam sumpah yang yang kelima tu dia akan kata macam ni, al-la'natullahi alaihi in kana minal kazibin, bahawa laknat Allah ke atasnya jika sekiranya dia ni penipu. Itu maknanya jadi 5 kali dia kena bersumpah. Kemudian pula, jadi bila 5 kali dia bersumpah, suami tu bersumpah, maknanya kira jatuhlah kepada isteri sekarang ni, isteri tu kira salah lah. Tetapi Allah Ta'ala sebut tu selepas itu ayat yang ke-8, wa yadra'u anhal azab, maka perempuan tu dia boleh tolak azab, iaitu hukuman. Azab tu maknanya hukuman sini antashhada arba'a syahadat. Isteri tu boleh bersumpah dengan sebanyak 4 kali juga, mengatakan bahawa innahu laminal kazibin, bahawa suami dia tu adalah tipu. Tuduhan tu adalah tuduhan tipu. Lalu yang kelima, 5 kali juga perempuan tu kena bersumpah sebanyak 5 kali. Yang kelima dia mesti mengatakan wal khamisata an ghadaballahi 'alaiha, kemurkaan Allah. Maknanya yang tadi tu laknat apa beza pula kat sini? Laknat dengan ghadab Allah kan. Itu adalah perbezaan ulama dalam penafsiran kat sini, tapi maksud dia kena bersumpah macam tu, in kana minas sadiqin, kalaulah apa ni kan, kalau suami dia tu benar, maka akan kena kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala lah ke atas dia. Jadi apabila lelaki itu telah bersumpah sebanyak 5 kali itu, dan kemudian perempuan tu juga telah bersumpah sebanyak 5 kali, maka masing-masing akan dipisahkanlah oleh hakim, oleh pemerintah. Maka selepas tu dikira bercerailah kedua-duanya. Kemudian ayat yang ke-10 kita masuk pada kali ini, dan ayat yang terakhir pada hari ini, iaitu apa? Walaula fadlullahi alaikum, dan kalaulah tidak, artinya ialah kalaulah tidak kerana kurniaan Allah ke atas kamu, wa rahmatuhu, dan tidak kerana rahmatnya, wa annallaha tawwabun hakim,
Allah Ta'ala itu sesungguhnya dia itu tawwabun hakimun, maha tawab, maha menerima taubat, dan juga hakimun bijaksana. Jadi kalau ikut dalam ayat yang ke-10 ni, cara ayat ni dia macam tergantung sikit. Apa dia tergantung kat sini? Tergantung iaitu kalau kita baca dalam bahasa Arab kan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kalaulah tidak kerana rahmat Allah, kurniaan Allah dan rahmatnya, dia ayat tu dia habis macam tu. Dia tak ada jawapan. Dia ada lau tapi dia tak ada jawapan. Dia jadi samalah kalau kita bercakap kan. Kalau kita bercakap pada hari ni, kalau kamu datang awal, gitu, tergantung gitu kan. Tapi nak buat macam mana? Gitu. Jadi kalau kamu datang awal, apa? Sempatlah kamu makan gitu ke kan? Ataupun sempatlah jumpa dia tadi. Macam tu kan. Ayat dia kalau ikutnya macam tu. Tapi Allah Ta'ala sebut di sini, kalaulah tidak kerana kurniaan dan juga rahmat Allah, habis itu. Jawapannya tak ada. Jadi ulama-ulama telah membuat kita nak kata macam jawapan andaian iaitu kepada ni, maksud dia ialah kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan tidak kerana rahmat Allah, nescaya dia akan mengazab kita semua kerana apa kesalahan kita. Jadi apakah benda yang nak berkait dengan isu ni, iaitu insya-Allah kita akan lihat dalam sesi esok, insya-Allah sesi yang akan datang, iaitu pada muka surat 351 banyak diulang benda ni, walaula fadlullah. Jadi apa artinya, apa kesalahannya, apa masalahnya, kita akan tengok nanti insya-Allah pada sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.